أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, malah ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sairul Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahmatullah alaih, iaitu pada muka surat 26 wasadisatu wal ishrun. Ada sikit lagi tu dah. Wasadisatu wal ishruna al-amanu min fitani su'alil kubur wa talqinu sawabi fayamanu min zalikal haul. Artinya, dan keramat yang ke-26, yakni antara kekeramatan yang dikurniakan Allah yang ke-26 ini, seperti yang disenaraikan oleh alim ulama, adalah orang yang menjalani jalan tarekat ahli sufi ini sejahtera, yang selamat daripada fitnah pertanyaan di dalam kubur. Jadi dia terselamat daripada fitnah soal di dalam kubur ni. Jadi menjadi keyakinan akidah kita bahawa di alam barzakh ini dia ada beberapa perkara, ada nikmat, ada azab. Kemudian adanya soal munkar dan nakir. Apa ni berlakunya di dalam kubur, pertanyaan-pertanyaan para malaikat ini. Jadi secara mudahnya di alam barzakh ini ada kejadian-kejadian yang telah diberitahu oleh syarah, dan semua ini termasuk di dalam perkara-perkara ghaib. Perkara ghaib dengan erti perkara yang kita tidak boleh mencapainya dengan panca indera zahir kita, tapi kita percaya kerana dia diberitahu di dalam wahyu yang memberitahu kepada kita menerusi para nabi dan rasul yang diutuskan. Jadi kita percaya, asas kepada kepercayaan kita terhadap perkara yang berlaku di alam kubur ni ialah semata-mata keyakinan kita kepada para rasul. Kerana kita meyakini kebenaran para rasul ni, dan mereka ni datang kepada kita membawa berita, membawa perkhabaran, antaranya memberitahu
adanya beberapa kejadian di alam kubur ni yang dinamakan alam barzakh. Jadi alam barzakh ni sebahagian daripada alam gaib. Disebut alam gaib, alam yang tidak dapat dicapai dengan panca indera zahir kita. Tapi kita percaya dan benda tu diyakini kewujudannya berdasarkan kepada wahyu yang beritahu kepada kita, yang disampaikan oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi antara kejadian yang berlaku di alam kubur ni adanya soal mungkar dan nakir. Kita menjadi kewajipan kita percaya, selain daripada percaya kepada alam akhirat ni, kita juga percaya kepada kewujudan para malaikat. Dan antara malaikat yang wajib kita percaya adalah mungkar dan nakir, yang mana tugas dia adalah tanya orang yang di dalam kubur. Cuma saya beritahu dulu, ada beberapa pemikiran lah, ada beberapa pemikiran yang cuba nak dikembangkan, yang cuba nak disebarkan, dibawa masuk dalam masyarakat kita ni, iaitu tidak adanya azab kubur ni. Tak ada. Ibarat kubur tu sebagai peti sejuk je lah. Tunggu hari kiamat bangkit, barulah bermulanya perkara-perkara hari kiamat tu. Jadi seolahnya dalam kubur ni duduk senyap, macam ikan dalam ti. Jadi pemikiran-pemikiran ini itu bukan pemikiran ataupun bukan pegangan dan bukan kefahaman dan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah menetapkan adanya beberapa kejadian di alam kubur ni. Antaranya soal adanya pertanyaan mungkar dan nakir ni. Kemudian ada juga pembalasan dalam kubur tu, dalam bentuk nikmat, dalam bentuk azab sengsara, berbagai bentuk lah yang diberitahu di dalam dalil-dalil yang banyak tu. Dan ini sesuatu kenyataan yang berlaku, termasuk perkara-perkara yang kita perlu percaya benda ni. Jadi kita tengok orang yang menafikan, yang cuba nak beritahu, yang cuba nak kembangkan kefahaman dan pegangan bahawa tidak adanya, tak ada azab dalam kubur ni, tak berlaku semua benda ni. Alasan yang kuat yang kita dengar lah, yang dibicarakan adalah logik lah, logik. Kerana mereka anggap tidak ada keadilan situ. Jadi bagi orang yang mati awal tu, lama dia kena azab, padahal kesalahan yang serupa je. Dua orang yang mencuri mati zaman Nabi Adam, seorang lagi mati zaman Nabi Muhammad. Jadi hak kena zaman Nabi Adam tu beratlah, lama. Jadi orang yang mati di zaman Nabi Muhammad ni pendeklah dari segi masanya tu. Jadi kita dengar golongan ni antara hujah yang dikemukakan itulah, kata tak ada keadilannya. Jadi sebab manusia mati tak sama. Jadi bila berlaku kesalahan yang sama, mati lain-lain, maka orang yang mati awal tu lama terseksa. Jadi sudah kita nyatakan bahawa alam barzah ni tak boleh nak dikiyah dengan alam syahadah ni. Perkara-perkara di alam barzah tidak boleh nak banding dengan undang-undang alam syahadah ni. Contoh mudah dari segi masa lah, kita tengok. Kalau dalam Al-Quran memberitahu satu hari di akhirat nanti itu sama dengan 1000 tahun. Hari dunia, satu hari di alam barzah, di alam akhirat. Ukuran dia tu satu hari tak satu hari lah. Tapi ukuran satu hari di akhirat tu sama dengan 1000 tahun. Ada ayat yang lain pula menyebut 50,000 tahun. Khamsina alfasanah, 50,000 tahun. Jadi situ kita nampak dah ukuran masa. Di alam akhirat dengan alam dunia ni kita tak boleh nak kiyah banding. Itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha adil, yang maha bijaksana. Jadi perkara ini jangan sampai kita terkeliru dan termakan dengan logik tu. Logik tak ada keadilan bagi orang yang mati awal ni. Baik. Jadi kalau kita tengok riwayat-riwayat yang menyebut tentang pertanyaan di dalam kubur ni, tanya seperti yang disebut dalam riwayat lah, tanya tentang Tuhan, tentang Nabi Muhammad,
tentang agama. Jadi soalan-soalan tu nampak mudah lah. Kalau kita mengapa pun budak-budak pun boleh mengapa jawapan tu. Dari segi seperti yang disebut dalam riwayat tu, itulah pertanyaan yang akan ditanya. Tentang Tuhan, tentang agama, tentang Nabi Muhammad. Ini antara persoalan-persoalannya. Jadi nak kabarnya bahawa jawapan nanti bukan kerana ingat dan ingat. Jawapan yang akan dapat beri jawapan tu bukan atas dasar ingat dan ingat, tapi atas dasar kenyataan dia dalam kehidupan hari ini. Itulah yang akan memberi jawapan. Kalau dia seorang yang beriman, percaya sungguh, dia boleh jawab lah. Kalau tidak, tidak akan boleh jawab lah. Tengok tak keadaan dia. Jadi keadaan sebenar orang itulah yang akan memberi jawapan kepada pertanyaan itu. Baik. Dan talqinkan dengan perkataan yang benar akan jawab mungkar dan nakir itu. Yang ini diajar jawapan yang benar untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir tadi itu. Dia diajar, ditalqin. Maka sejahtera ia, yakni selamat ia daripada kesusahan seksa kubur itu. Jadi orang yang menghayati tasawuf ni, menghayati tasawuf dengan penghayatan yang baik ni, antara kekeramatan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka ni, mereka terselamat dalam perkara yang berkaitan dengan soal muka dan nakir dalam kubur. Kemudian selamat juga daripada azab di dalam kubur mereka ni. Jadi di sini disebut tentang talqin, pengajaran. Jadi ini antara isu yang timbul hari inilah. Jadi kita ambil cara mudah beginilah. Orang nak talqin lah, tamu talqin sudahlah. Tak payah baloh-baloh lah. Tak payah baloh lah. Siapa yang belajar dalil, dia faham pandangan ulama, dia faham kenyataan, dia berasa nak talqin, silakan. Orang yang menghasilkan talqin ni tak dilakukan oleh Nabi dan sebagainya dan dia rasa tak mubah, silakanlah. Tak mubah, sudahlah. Cuma kita hari ini ni ada satu golongan yang dia bukan saja dia tak talqin, dia tak mau talqin, bahkan dia membid'ahkan perkara talqin ini. Hak anehnya, dia bid'ahkan talqin, dia tukar tazkirah. Dua-dua tu tak ada belaka zaman Nabi. Itu pelik. Dia bid'ahkan talqin tak ada, tapi yang juga dia tukar buat ceramah. Tukar ceramah. Dah bila Nabi ceramah tak kubur? Tak kesakit. Ini gaya berfikir yang pelik hari ini. Macam kita ni dekat nak bulan Ramadan dah ni. Dekat nak bulan Ramadan. Jadi timbullah berkait isu sama juga, lebih kurang hak tulis je, tiap-tiap tahun musim dia putar tulis je. Berkait dengan selawat masa tarawih tu, selawat. Jadi masyarakat kita ni sudah sekian lama mempraktiskan amalan selawat. Antara rakaat-rakaat tarawih tu mereka berselawat untuk mencapai maksud tarawih. Tarawih ni rehat. Rehat sekejap. Jadi rehat tu supaya mencapai maksud kerehatan tu, maka ulama kita menganjurkan mengisi dengan perkara yang baik, iaitu dengan berselawat dan sebagainya. Kalau rasa nak isi dengan benda lain, lah. Nak isi dengan baca Quran ke dan sebagainya ke, terserahlah. Ataupun nak isi perkara-perkara tu merupakan perkara yang ada sudut pandang dan dalilnya. Sebab apa? Kerana Nabi dalam melaksanakan solat tarawih ini, dia bersifat agak membuka ruang kepada ijtihad. Jadi ulama-ulama kita mengisi ruangan tu dengan aturan yang diatur dengan baiklah. Cuma yang malangnya. Maksudnya kalau orang nak selawatlah. Tambah pun tak payahlah, tak payah selawatlah. Cuma nak beritahu bahawa orang yang melaksanakan selawat tu kerana mereka melihat itu ruang untuk mengisi ruang kerehatan tu. Daripada rehat duduk saja, duduk minum kopi, baik selawat. Tapi nak menyatakan kerehatan tu. Sebab apa? Ini ada ulama-ulama kita ni ada pandangan belaka dalam perkara ni. Cuma orang kita rasa sedap-sedap sikitnya. Bukan apanya nak buatlah, tak buat sudahlah. Cuma ada sedapnya ada segolongan orang kita ni membid'ahkan. Bila orang tak buat sudah.
Tapi hak kita tak sedap dengarnya dan tak bagusnya boleh menyebabkan pertikaian dan sebagainya bila kelompok ini membid'ahkan amalan tu, menganggap amalan yang buruk. Yang anehnya bila orang selawat dia anggap bid'ah, dia tukar dengan ceramah. Dah bila Nabi ceramah antara selawat tarawih sembahyang tarawih? Ni sakit kita hari ni mainan make it black begini ni. Konon-konon selawat ni bid'ah lah, tukar isi dengan ceramah. Kalau kita anggap benda tak ada zaman Nabi, dua-dua tu tak ada belaka. Ini tak tahulah gaya mikir apa benda ni. Tapi oleh kerana kita ni tak apalah, sementara saya sebut ni, saya nak sebut sikit lah, mudah-mudahan menjadi peringatan semua. Kita ni bangat semua benda ni. Nak cerita kenapa boleh jadi gitu tu, sementara saya sebut ni, tak apalah, saya lajak sikit lah. Kita pun tak jauh dah dengan bulan Ramadan ni dah. Jadi zaman Nabi dulu, Nabi semayang, Nabi keluar di khalayak ramai itu beberapa malam je. Lepas tu Nabi tak keluar dah. Kalau kita nak ikut betul-betul Nabi buat, gitulah keadaannya. Beberapa malam pertama semayang masjid, lepas tu semayang rumah belaka. Senyap. Dah kita nak buat gitu. Ke mana? Kalau nak ikut betul-betul Nabi buat lah. Hanya beberapa malam Nabi keluar bersolat di khalayak di kalangan sahabat. Lepas tu Nabi dah keluar lagi dah. Maka di sinilah timbul ulama-ulama fiqh membahaskan perkara ni, macam mana memuraikan. Kadang-kadang macam ni. Kemudian berlaku juga dulu bila sampai zaman Sayyidina Umar menetapkan 20 rakaat. Sayyidina Umar menetapkan. Dan penetapan Sayyidina Umar ni kita fahamlah benda yang kita boleh buat iktibar, sebab Nabi sendiri pesan, waqtadu min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Nabi pesan, hendaklah kamu ikut orang selepas aku ni. Siapa dia? Antara yang disebut Abu Bakar, yang kedua Umar. Jadi Nabi sendiri pesan bahawa sunnah sahabat dia ni dan yang disebut secara khusus Sayyidina Umar ni boleh dipakai. Jadi dalam kes ni Sayyidina Umar menetapkan 20 rakaat. Memang sebelum tu tak berlaku macam tu, tak berlaku gitu. Tapi Sayyidina Umar menetapkan, dan ditetapkan supaya sembahyang secara berjemaah. Berjemaah lagi, itu juga tak berlaku sebelum tu, berjemaah. Kemudian sembahyang tarawih ini dilakukan di awal malam. Sebelum tu orang sembahyang tarawih ni lewat sikit. Tapi kalau tempat kita ni sembahyang tarawih lewat, nampaknya tak ada manalah tarawih kita. Ada kata macam tu. Tapi diawalkan lepas isyak terus lewat tarawih. Nak kabarnya ini merupakan ruang-ruang yang diijtihad, dihuraikan oleh ahli ulama kita, kerana Nabi membuka ruang yang luas dalam perkara itu tu. Dia ahli ulama kita menjelaskanlah. Kalau dulu orang-orang di Mekah dulu, dia orang tarawih 4 rakaat dia akan tawaf. 4 rakaat tawaf. Tu cerita dia. Kerana nak ambil makna tarawihnya rehat sekejap. Ada selang-seli tu, tidak sambung direct sembahyang. Jadi 4 rakaat dia orang tawaf. Lepas tu 4 rakaat lagi tawaf pula. Jadi penduduk Madinah dah nak buat gini. Sebab Kaabah tu duduk Mekah je. Duduk Mekah je. Jadi penduduk Madinah nak buat guana ni, orang Mekah ni sedap dia ni, dia sembahyang tarawih, lepas tu dia tawaf lagi. Maka penduduk Madinah gantikan tawaf tu dengan tambah 4 rakaat lagi, 2 rakaat lagi dia tambah. Sebab tu dia tambah 4 rakaat. Jadi akhir sekali tarawih penduduk Madinah tu jadi 36 rakaat. 36 rakaat. Jadi diselang ditambah rakaat-rakaat tadi tu. Jadi jadi 30 lebih rakaat dia tu. Jadi dah tempat kita ni macam mana? Maka ulama-ulama kita pula menetapkan untuk mengambil ruang tarawih rehat tadi tu, kita berselawatlah ramai-ramai. Jadi orang yang nak mengamalkan tu boleh, tak ada masalah. Tidak ada ketetapan yang dinaskan secara sahih dan soreh oleh Nabi semestinya gini, tak ada. Jadi ulama-ulama itulah yang mengajarkan kepada kita dan membuat menyusun amalan-amalan supaya mudah kita amalkan. Jadi kalau nak selawat, selawatlah, tambah pun sudahlah, tak apalah.
Cuma macam tadi lah, ada setengah orang ni mengambil sikap membid'ahkan. Tu orang sakit. Membid'ahkan. Jadi benda macam ni terserah pada masing-masing lah. Dia rasa nak buat macam mana, dia buat lah. Tapi biar ada pedoman lah, biar ada panduan. Baik, sekarang balik kepada talqin ni. Nak balik kepada talqin dalam kubur ni. Ini antara isu yang jadi masalah juga. Setengah kelompok tu membid'ahkan amalan ni. Dalam mazhab Syafi'i kita sunat, dituntut, tak talqin pun tak apa. Tapi disunatkan, digalakkan. Jadi isu dari segi dalilnya ni, pertama sekali adalah ulama-ulama Syafi'iyah ni mengemukakan dalil-dalil, antaranya laqinu mautakum la ilaha illallah, ajar orang yang mati. Sekalipun ayat ni, dalil ni boleh bermakna orang yang akan mati dari sudut balarahnya, tak ada masalah. Tapi zahir tu boleh termasuk juga ajar orang yang mati tu, ajar dia pun la ilaha illallah. Jadi orang yang akan mati pun termasuk dalam petunjuk hadis ni. Orang yang telah mati pun, seperti yang dipaham oleh ulama-ulama Syafi'iyah pun, termasuk juga yang boleh kita ajar dengan la ilaha illallah. Isunya selagi dah orang mati dah tu dengar ke? Ni isu selagi ni. Dari segi dalil tak apalah. Syekh Ibn Taimiyah sendiri pun dalam majmu' fatwa dia tu, dia sendiri beritahu adanya sahabat-sahabat yang lakukan kerja ni. Cuma pendapat dia cenderung untuk tidak bertalqin. Itu je. Tapi dia tak nafi ada sahabat-sahabat yang melakukan benda ni. Cuma masalah pribadi dia lah, dia cenderung berpendapat tidak ditalqinkan. Tak apalah, tak ada masalah lah. Kita hari ni yang membid'ahkan ni secara mutlak, itu yang masalah sikitnya. Jadi syuk berkait orang mati dah tu dia dengar ke? Itu isu. Kita tengok pada riwayat lah benda ni, oleh kerana benda ni merupakan perkara ghaibiyat, perkara ghaib. Maka tengok dalil lah bahawa orang mati tu mana dia dengar ke tak. Pertama sekali kita baca tentang masalah orang yang mati ni bila dia ditanam. Jadi bila orang-orang yang tanam orang mari tu, tanam sempurnakan jenazah dia tu, bila dia balik tu, si mayat ni dengar topok kaki dia balik tu. Kalau dia pakai selipar lah, kalau pakai kasut lah. Jadi si mayat ni dengar topok-topok tu menjauh tu, lari tu balik. Dengar. Itu disebut dalam hadis. Kemudian zaman Sayyidina Ali pun kita dengar ada riwayat. Zaman Nabi sendiri pun Nabi pernah berbicara dengan mayat yang sudah mati. Nabi kata apa? Tidakkah apa yang aku khabar kamu dulu betul? Nabi tanya. Sahabat ni rasa, jadi mungkin sahabat masa tu belum dijelaskan dengan baik tentang perkara ini, sehingga sahabat tanya, apakah orang sudah mati dia boleh dengar lagi? Sahabat pun tanya. Dah pelik lah, sahabat sendiri pun tanya. Orang mati dah ni boleh dengar lagi ke? Apa Nabi kata? Nabi kata, sebenarnya Nabi kata, orang mati dah ni dia lebih kuat pendengaran daripada kamu yang hidup ni. Kamu yang hidup ni banding orang mati dah tu, dia lebih kuat lagi mendengar pendengarannya. Itu Nabi beritahu dalam hadis. Jadi kalau kita kata tidak dengar dah tu, itu masalah cerita lain lah. Jadi sekarang ni dalilnya menyatakan orang mati ni dengar. Bahkan dia tahu siapa yang datang ziarah dia. Bagi dapat manfaat daripada ziarah orang, terutamanya orang-orang yang dia suka masa hidup. Ada riwayat hadis sebut yasta'nisu ni, dia rasa mesra, sedap, dapat suatu kelegaan bila orang mari ziarah kubur dia. Terutama orang yang dikenal lah, orang yang dia tahu. Kemudian ada juga riwayat tentang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali cakap dengan dalam kubur. Kita fahamlah Sayyidina Ali cakap ni mesti ada asas. Bukan dia berkhayal. Kita takkan kita nak anggap Sayyidina Ali ni berkhayal je. Oh, dia bercakap dia berasa yendak-yendak. Mesti dia buat tu atas asas keyakinan dan kefahaman. Dah apa benda? Sayyidina Ali pergi kubur kepada orang yang sudah meninggal ni, dia kata, sekarang mu nak suruh aku cerita dulu ke mu nak cerita keadaan kamu? Mu nak suruh aku cerita keadaan keluarga mu ke ataupun mu nak cerita keadaan mu ke aku dulu? Dia kata gitu. Sayyidina Ali pun kabur bahawa orang ni mati, meninggalkan janda dan sebagainya. Jadi nak beritahu Sayyidina Ali berbicara.
berbicara kepada orang yang sudah mati. Berarti si mati ni masih berfungsi menurut alam dia lah, pada alam barzakh sesuai dengan alam dia tu. Jangan kita anggap bahawa orang mati ni tak dengar benda, dia kejung macam ikan duk mati. Jangan anggap gitu. Dia ada cerita dia. Ni alam barzakh yang perlu kita menjadi keyakinan kita. Jadi benda-benda macam ni itulah yang perlu kita fahamilah. Jadi di kalangan ulama-ulama mazhab Syafi'i ni, dia mensunatkan talqin. Tambah talqin tak apa. Kemudian mungkin ada pertanyaan lagi, dah berfaedah ke talqin tu? Berfaedah ke tak? Orang yang sudah mati ni dapat faedah lagi ke? Kita sedia maklum, ada hadis Nabi beritahu juga bahawa orang yang sudah mati ni masih ada lagi saluran-saluran yang membawa kepada dia tu. Antaranya, dan ini jumhur ulama. Jumhur ulama menyatakan bahawa sesuatu amalan ni, amalan khairat ni, kebaikan ni, bukan saja baca Quran, bahkan amalan-amalan lain pun yang kita amalkan, lalu kita niat tu. Yang penting kita niat dihadiahkan kepada si mati itu. Jumhur ulama, majoriti ulama kata siapa kepada si mati itu, termasuklah Syekh Ibn Taymiyah. Syekh Ibn Taymiyah yang menjadi rujukan utama kepada orang yang mendukung faham sahabat-sahabat kita dari kalangan orang yang mendukung faham Salafi Wahabi, yang mengatakan itu dok siapa. Syekh Ibn Taymiyah sendiri termasuk orang yang kata benda itu siapa kepada si mati yang kita niatkan. Jadi nak kabarnya amalan si hidup ni masih ada ruang, masih ada kaitan lagi. Apatah lagi ada hadis yang terang-terang beritahu, cuma hadis tu khabar 3 je dalam hadis tu. Jadi ulama kita faham 3 tu antara yang mendatangkan manfaat kepada si mati selepas dia mati, tapi bukan terbatas pada 3 tu saja. Kita dengar dalam hadis Nabi, iza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salas. Bila manusia mati, terputuslah segala amalan, kecuali ada pengecualian. Illa min salas, daripada 3. Ilmin yuntafa'u bihi, pertama sekali sedekatin jariyah, sedekah jariah dia. Hak ia sedekah dulu tu, benda tu bila diguna pakai, dimanfaatkan, maka siapa sama dia walaupun dia tu mati dah. Jadi siapa sama? Au ilmin yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang dia penuh ajar, yang dia ambil manfaat. Dia ajar kemudian dia mati dah, tapi ilmu dia tu orang pakai lagi. Siapa lagi? Siapa? Awaladin salihin yadumulah, ataupun anak soleh yang berdoa ke mak ayah dia. Anak yang soleh, maksudnya dia mati dah, tapi anak soleh berdoa kepada ayah dia tu. Siapa lagi selepas ayah dia mati? Minta doa kebaikan, minta diampuni. Siapa bermanfaat kepada si mati? Lepas tu timbul pula segolongan dia kata anak je boleh doa ke ayah, orang lain tak boleh. Begitu pula dah. Pas sekara-sekara je mari. Anak saja je, orang lain tak boleh. Dalam Al-Quran kita dengar Al-Quran macam mana Al-Quran sebut Rabbana ighfir lana. Itu doa yang diajar dalam Al-Quran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Tu Al-Quran ajar kita berdoa macam tu. Bukanlah Al-Quran ajar doa yang sia-sia. Rabbana ighfir lana, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, orang yang mendahului kami, maksud orang mati-mati dahulu tu, supaya diberi kampunan juga. Jadi Al-Quran ajar kita berdoa macam tu. Berarti doa tu ada manfaat kepada mereka ni. Kalau tak ada, takkanlah dia ajar di dalam Al-Quran. Jadi macam-macam ada. Begitulah. Macam ziarah kubur juga. Tak apalah saya melarat sikit malam ni. Ini pun kita kuliah-kuliah hujung dah kita ni dah. Macam ziarah kubur juga, itu dengan nas yang banyak Nabi suruh. Larang tak ada. Memang sebelum itu dilarang ziarah kubur kerana banyak sebablah, antaranya kerana mungkin tradisi orang-orang Arab masa tu, dia tradisi yang bercampur dengan syarak, dia tepik melolong macam-macam. Itu satu sebab. Dan mungkin juga dengan sebab
kerana pemikiran-pemikiran keberhalaan tu masih tebal dalam pemikiran dia tu, yang mana dia berkait dengan orang yang mati ni, tokoh-tokoh orang yang mati. Tapi bila Islam sudah kuat, akidah sudah kuat, kefahaman sudah mula kukuh, Nabi membenarkan. Hari ini Nabi kata, sekarang ziarahilah kubur, kerana dia fa innaha tuzakkirukum bil maut, kerana dia mengingatkan kamu kepada kematian. Itu Nabi perintah suruh, dan perintah tu umum. Bila sebut umum ni tak terikat dengan masa, tak terikat dengan tempat, dan tak terikat dengan sesiapa pun. Tapi ada kelompok-kelompok tertentu yang menganjurkan larang ziarah kubur, bahkan dianggap sebagai penyembah kubur pula dah. Gitu pula dah. Ni mari macam-macam akalang-akalang ni hari ni. Larang. Lepas tu macam-macam lah larang-larang ziarah kubur, padahal dalih larang tu tak ada. Yang suruh tu ada. Cuma kita dengar mungkin ada ini nak apa akalang belaka ni, jenis akalang belaka ni. Dia kata ziarah kubur tu tak boleh, tapi kalau kubur mak ayah tak apa. Gitu pula dah. Yang reka macam-macam. Akalang ni ada semua akalang ni. Mak ayah tak apa pula, orang lain tak boleh. Masya Allah. Sedangkan hadis tu umum sifatnya. Bahkan yang lebih parah lagi, ziarah kubur Nabi pun tak boleh. Ini petua ni dikeluarkan oleh Syekh Ibn Taymiyah dan dipakai oleh orang kita, terutama sahabat-sahabat kita yang cenderung guna faham Salafi Wahabi ni. Cuma tak boleh nak buat, tak boleh nak tegur orang di ziarah makam Nabi di Madinah tu, tak boleh nak larang. Tak mampu nak larang. Tapi sebenarnya pada petua mereka ni haram menziarah kubur Nabi ni. Ini antara yang menjadi pegangan sahabat-sahabat kita dalam kalangan Salafi Wahabi itu haram. Cuma dia nak buat ayat ni. Mungkin kalau buat mungkin mendapat bantuan yang berat lah dari orang Islam. Tapi pandangan mereka ni tak boleh. Inilah yang pernah saya cerita dulu, kisah diskusi. Saya meleret kat malam ni tak apa dah. Malam ni berasa nak meleret ke mana pun, kita pun tak tahu mana yang meleret. Diskusi antara guru tasawuf namanya Syekh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu, pengarang kitab Hikam Mu'asad. Dia hidup sezaman dengan Syekh Ibn Taymiyah. Ini berlaku pada kurun yang ke-6. Syekh Ibn Taymiyah ni hidup pada kurun yang ke-6, antara 6 masuk ke 7 sikit. Syekh Ibn Atta' pun dalam tempoh masa yang sama. Jadi dua guru ni, satu ulama, satu tokoh ilmuwan. Syekh Ibn Taymiyah orang tahu sajalah, merupakan tokoh yang menjadi rujukan penting kepada sahabat-sahabat kita yang cenderung pada faham Salafi Wahabi. Yang kedua tokoh tasawuf Syekh Ibn Atta'. Jadi Syekh Ibn Atta' ni pernah tanya Syekh Ibn Taymiyah ni, sebab apa melarang orang ziarah kubur Nabi? Sebab menurut pendapat Syekh Ibn Taymiyah ni, haram, berdosa pergi ziarah kubur Nabi. Haram, berdosa. Sehingga dia kata kalau orang tu nak bermusafir dengan niat nak pergi ziarah kubur Nabi tu, dia tak boleh menjamak dan tak boleh jamak dan qasar semayang dia tu, sebab safar dia tu safar yang maksiat. Itu petua Syekh Ibn Taymiyah. Tapi Syekh Ibn Atta' tanya dia, atas dasar dia melarang orang ni? Dalil tak ada. Tak ada satu dalil pun yang melarang orang ziarah kubur, apatah lagi kubur Nabi. Tak ada dalil satu habuk pun tak ada. Hak larang, hak suruh ada. Cuma akhir kali dia kata kaedah yang dipakai lah, dia panggil saduz zari'ah. Jadi dia larang orang ni kerana dia takut orang melakukan perkara-perkara syirik di kubur Nabi. Tu atas dia panggil kaedah fiqh je, saduz zari'ah, nak tutup lubang tu. Syekh Ibn Atta' pun beri jawapan balas. Dia kata, dah kalau gitu, mu fikir boleh buat cara ni, nak halang orang daripada berlaku lalu melarang orang ni, sepatutnya mu kena khabar, kena cerita ke orang jangan buat syirik. Tapi jangan larang orang pergi kubur tu. Jangan larang orang pergi kubur tu. Cuma kena khabar lah, gajar lah, orang kena cerita lah. Larang janganlah. Bila larang ni, maka berarti benda tu bercanggah dengan dalil yang membenarkan. Tapi itu bukan jawapan Syekh Ibn Atta'. Syekh Ibn Atta' beri satu analogi lain. Dia kata kalau gitu kau, dia kata sebab apa mendakwi fatwa juga, supaya
supaya tidak berlakunya zina ni, orang lelaki ni kena kasih belaka, kasih macam lembu kasih tu. Bila orang lelaki kena kasih belaka, tak adalah nafsu untuk melakukan zina dan sebagainya. Sebab apa mudah buat gitu dia tu. Atas rasa nak mengelak daripada perzinaan, buat undang-undang orang lelaki kena kasih belaka. Satu, set lagi, kita sedia maklumlah orang buat arak ni guna anggur. Buat air arak ni guna anggur, guna buah anggur. Jadi kenapa mudah keluar fatwa supaya orang terhalang dari minum arak ni, keluar fatwa haram tanah anggur. Tak boleh tanah anggur ni. Bapa tak kata gitu tak? Tujuan apa? Supaya nak mengelak orang minum arak ni. Sebab apa? Arak ni buat daripada anggur. Mau keluar fatwa tak boleh tanah anggur. Lepas tu kalau kita pakai lagi, pak kita ni orang buat arak bukan anggur, buat anggur berah. Keluar fatwa pula jangan tanah badi. Jangan tanah badi pula. Senang gitu. Biar tak ada todi. Macam-macam kalang begitu. Kalang. Auzubillah min zalik. Balik pula asal gitu. Baik, wasabi'atu wal 'ishrun. Tawsi'ul qabri wa tanwiruhu fi raudatin min riyadil jannah ila yaumil qiyamah. Artinya, dan keramat yang ke-20, yang ke-27 adalah orang yang menjalani tarekat ahli sufi ini. Jadi luas kuburnya itu. Jadi luas spek kubur ni dia adalah merupakan perkara gaib. Jadi bagi ahlinya yang duduk situ, yang merupakan orang yang mendapat nikmat, maka kubur tu akan jadi luah pada dia. Jadi benda ni ukuran alam barzah. Macam saya kata tadi lah, maka kita tak boleh nak ukur lah dengan alam syahadah ni. Jadi kita tak boleh nak gali seorang-seorang kubur tu, tengok mana hak luah, mana spek. Sebab undang-undang ni undang-undang lain-lain. Ni alam syahadah, itu alam barzah. Jadi undang-undang sini tak terpakai di situ tu. Jadi undang-undang mata kita ni, kita nampak luas spek ni, kita nampak mata kita ni. Jadi kalau kita pergi gali tengok orang ni luar ni spek, takkan jumpalah. Sebab kita duduk di alam syahadah yang undang-undang dia ni, peraturan dia ni, tabi'i dia lain daripada alam barzakh. Jadi yang mengalami itu adalah alam barzakh. Jadi luas kuburnya itu, dan diterangkan kuburnya itu bercahaya lagi. Antara kekeramatan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka ni, kuburnya jadi luas, terang, bercahaya. Gembiralah, nikmatlah maksudnya. Diterangkan kuburnya itu, maka adalah seperti dalam kebun daripada beberapa kebun. Seolah-olahnya duduk dalam kebun, dalam taman, dalam keadaan kegembiraan penuh, kesukaan. Seperti di dalam kebun daripada beberapa kebun yang di dalam syurga. Seolah-olahnya dia hidup dalam keadaan memang dia dah berada dalam kenikmatan lah. Hingga sampai hari kiamat. Bila berlaku benda ni? Sehingga sampai hari kiamat. Jadi rupanya ini juga termasuk kekeramatan bagi orang yang menghayati penghayatan tasawuf yang baik. Baik, kemudian wasaminatu wal 'ishrun inasu ruhihi wa ikramuhu fatahmilu fa ajwafu tayrin khudrin ma'al ikhwani as-salihin mustabshirina bima atahum min fadli. Artinya, dan keramat yang ke-28, yang ke-28 lah bahasa kita hari ini, adalah orang yang menjalani akan jalan tarekat ahli sufi ini. Jadi orang yang menghayati tasawuf dengan sebaik-baiknya ini, jinak rohnya mesra rohnya, dan dapat kesukaan, dapat kegembiraan
dan kesenangan dan kemuliaan yang tiada dapat dicita, yang tidak dapat dibayangkan. Antara kekeramatan yang dikurniakan kepada orang yang menghayati tasawuf ni, dia mengalami jiwa ruh dia tu akan bahagia, akan penuh kenikmatan di alam barzakh, bahkan di alam akhirat, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kesukaan, kegembiraan. Baik, maka dijadikan ruhnya itu di dalam perut burung yang hijau. Ini sekalipun kenyataan ini masih ada pertikaian dari segi sumber berita ni, duduk dalam perut burung hijau ni, tak apalah, ini di sebelah kitab ni kita baca. Di dalam perut burung yang hijau serta saudaranya, yakni bersama-sama dengan saudaranya orang yang soleh-soleh. Yang ini dibayangkan, sebab bahasa-bahasa seperti ini kadang-kadang orang panggil bahasa yang majaz ataupun bahasa simbolik. Jadi wallahu alam, saya tak nak mengulas lagi tentang berada dalam perut burung hijau ni, kerana saya tak buat penelitian yang secukupnya untuk mengulas benda ni lah. Cuma diberitahu dalam kitab ni mereka ni, ruh mereka ni mendapat kebahagiaan dan ditempatkan di dalam perut burung hijau ni bersama dengan orang soleh yang lain. Serta saudaranya orang yang soleh-soleh, padahal dapat mereka itu kesukaan yang amat banyak, yakni mereka berada dalam keadaan kegembiraan, kesukaan dengan barang yang diberikan akan dia oleh Allah Ta'ala itu daripada anugerahnya. Mereka mendapat kenikmatan, dapat kesukaan atas anugerah kurnia Allah Ta'ala kepada mereka ini. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu Isya, kita berhentikan dulu, dan insya-Allah akan bersambung kuliah pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.